lengkap tanpa bazar Ramadan yang menjadi peluang kepada orang untuk berniaga, mencari rezeki dan juga untuk masyarakat ataupun penduduk untuk mendapatkan bekalan makanan untuk berbuka puasa. Dan bukan hanya untuk Muslim juga tetapi yang bangsa lain juga datang bersama untuk meraihkan Ramadan ini sebagai mungkin menu makan malam dan sebagainya. Tapi untuk memastikan bagaimana ia mematuhi SOP adalah satu cabaran yang cukup besar di saat kita berdepan dengan COVID-19 ini. Justru kita nak melihat bagaimana usaha pihak DBKL dalam memantau situasi agar tidak berlaku insiden yang tidak diingini, yang mana dari segi jumlah kehadiran mereka yang datang, apakah ada dari segi tata cara ataupun sistem yang praktikal untuk mengambil bacaan suhunya, untuk imbas kod yang terdapat pada setiap bazar yang dikunjungi dan memastikan jumlahnya tidak terlalu sesak pada satu-satu masa. Justru saya akan bersama dengan Encik Khairul Anwar Matchuri sebagai Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan di BKL berkongsi tentang usaha memastikan SOP dipatuhi pada tahap yang terbaik. Assalamualaikum Encik Khairul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik, alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Kita melihat bagaimana situasi yang dipantau di BKL bagi semua kawasan yang dijaga. Adakah mematuhi standard yang perlu dipatuhi bagi semua pengunjung dan peniaga yang berniaga di Bazar Ramadan? Silakan. Okey, alhamdulillah untuk 3 hari pertama ni kita dapati ramai yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Dan ada jugalah beberapa lokasi yang kita perlu membuat teguran dan penambahbaikan dan kita pun telah memberi teguran kepada penganjur yang berkaitan dan insyaAllah kita akan lihat jugalah keadaannya hari ini dan seterusnya lah agar SOP yang telah ditetapkan itu dipatuhi. Ya. Jadi ada terima laporan daripada pihak pengunjung ataupun pihak lain yang mungkin rasa tidak puas hati ataupun mungkin rasa terlalu sesak ni, tak ada kawalan ke? Apa laporan ataupun yang diterima oleh pihak DBKL sekarang ni? Buat masa ini kita menerima laporan daripada pegawai kita sendiri yang membuat pemantauan di lokasi dan setiap laporan itu kita akan lihat dan akan maklumkan kepada penganjur yang berkaitan lah. Kita membuat teguran supaya penambahbaikan dibuat. Dan jika kegagalan pematuhan SOP itu berlaku, maka kita terpaksa mengambil tindakan seterusnya iaitu sama ada memberi kompaun ataupun menutup teruslah gerai ataupun keseluruhan bazar Ramadan tersebut. Dan daripada publik buat masa ini jabatan kami tak ada menerima lagi, belum lagi. Ini lebih kepada pemantauan daripada pegawai kami di lapangan sendirilah. Ya, jadi selepas teguran terus diberikan tindakan ataupun ada peluang lagi yang diberikan kepada peniaga ni? Sebab kita kan tahun lepas tidak ada Bazar Ramadan. Ini pertama kali untuk kita sesuaikan. Jadi macam mana memberi juga peluang kepada peniaga untuk memperbaiki dari segi sistem mereka dan sebagainya sebelum tindakan tegas diambil? Ya, betul Fitri. Saya percaya bahawa semua orang senang dinantikan Bazar Ramadan setelah ianya dibatalkan pada tahun lepas. Jadi kegairahan itu juga boleh mengundang kepada berlakunya orang kata pelanggaran SOP di kalangan penjaja maupun pengunjung sendiri dan juga penganjur. Oleh itu kita mengambil langkah awal sebenarnya setiap SOP yang telah ditetapkan kita mengadakan perbincangan dengan pihak penganjur terutama sekali untuk mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan juga kita juga telah mengeluarkan surat-surat peringatan, notis peringatan kepada penganjur, kepada penjaja. Memang kepada masyarakat umum ni, kita mengharapkan supaya mereka akur dan juga patuhlah. Memang betul dah lama tak jumpa Bazar Ramadan, tapi saya percaya bahawa kalau kita dapat menjaga SOP dengan baik, maka tidak berlakulah penutupan Bazar Ramadan itu dilakukan. So, saya minta masyarakat umum untuk sama-sama lah mematuhi SOP. Kalau tengok tempat tu orang dah ramai, cubalah elakkan daripada terus juga pergilah ke lokasi yang lain. Sebab kita sama-sama membantu kerana saya rasa kalau tak dapat contohlah ayam pecik kat tempat tu, kita masih boleh makan lagi. Kan? Ada hari-hari lain lagi kita boleh pergi. Ataupun sebab itu kita awalkan Bazar Ramadan pada tahun ini. Sebelum ni kita benarkan bermula jam 4 atau 5 hingga jam 8. Tapi kita tahu bahawa perlunya pemantauan pada SOP dan mungkin akan ada sedikit queue yang panjang. Jadi kita awalkan
So mereka boleh pergi lebih awal, seawal jam 3 untuk orang kata membeli juadah yang diminati. Ya, Kalau hari ni tak dapat, mungkin boleh pergi esok atau lusa lah kan. betul. Tak lari bazar Ramadan tu, insyaAllah. Baik, bagi bazar Ramadan yang saiznya luas, adakah perlu kita menempatkan pihak PBT seperti polis untuk mengawal? Kadang-kadang ini bila kosong, takut ada yang culas dan sebagainya. Jadi perlu ada pihak yang memantau dengan teliti, terutama kawasan yang besar ya, untuk memastikan pada suatu masa tu tidak terlalu sesak dan tidak orang berkumpul. Yang kita bimbang, misalnya kata kalau tempat-tempat yang viral, makanan yang popular, orang berhimpun, berbaris dan juga bersesak-sesak. Jadi pemantauan itu amat penting. Jadi macam mana pendapatan pihak polis ataupun pasukan-pasukan lain untuk mengawal selia di bazar berkenaan? Ya, betul. Sebenarnya pihak DBKL membuat kerjasama dengan pihak polis maupun agensi yang lain, KPDN, pihak KKM dalam melaksanakan pemantauan SOP ini. Dan kita buat masa ini akan mengambil tindakan membawa pihak polis bersama sekiranya perlu dilakukan penutupan lah pada sesuatu lokasi. Walau bagaimanapun, setiap agensi yang ada akan buat pemantauan bersama dan kita akan lihat keadaan tu. Kalau akur dan kita tak ada masalah, kalau dia gagal mematuhi dan kita mungkin membuat keputusan sama ada untuk memberi kompaun ataupun juga terus menutup bazar Ramadan tersebut. Dan kerjasama ini kita telah jalankan sejak sekian lama lah, bermula daripada PKP lagi pun kita telah bersama-sama dengan pihak polis, PDRM, KKM, MKN dan sebagainya. Jadi orang awam memiliki saluran yang baik ataupun mudah, pantas untuk melaporkan apa yang kurang ataupun yang curiga dalam masa Ramadan. Ya. Betul, boleh. Mereka boleh membuat laporan terus secara panggilan telefon kepada di nombor talian 03 4026 7222 ataupun 03 2028 2541. Ini ada dua talian hotline yang kita sediakan kepada orang ramai untuk membuat laporan lah ataupun aduan sekiranya terdapat sebarang keculasan terhadap SOP yang di bazar Ramadan ini. Tuan rasa memang sekarang ini peniaga begitu prihatin dan sentiasa meningkatkan dari segi kecanaan mereka terhadap pematuhan SOP. Kerana ialah kita pun dah setahun lebih kan, pastinya semua orang dah tahu. Cuma sekarang ni ialah untuk memastikan ia lebih rapi, sempurna dan mengikut peraturan. Bagaimana? Betul. Betul tu Fitri. Sebenarnya kadang-kadang bila dah setahun ni dia jadi lupa juga alpa. Sebab dah terlalu biasa dan dia rasa macam aku tak kena pun orang lain kot, bukan aku. Jadi ini sebenarnya sikap yang kita tak boleh ambil mudah. Dan kita juga meletakkan anggota-anggota di setiap bazar Ramadan yang besar untuk kita minta pada pengunjung mematuhi lah SOP yang ada. Kita juga telah war-warkan di dalam kita punya media sosial tentang pematuhan SOP. Kita juga telah membuat orang kata siaran-siaran langsung sebelum ini, termasuklah hari ini. Jadi kita minta lah kepada para pengunjung terutamanya mematuhi SOP sebab penganjur ataupun peniaga dia duduk kat situ je. Kan? Yang datang ni orang ramai ni. So mereka lah yang akan menentukan sama ada tempat tu akan jadi sesak ataupun tidak. Jadi sama-samalah kita jaga. Kalau you nak bazar Ramadan tu terus berada di situ dan you boleh beli makanan tersebut pada setiap hari di bulan Ramadan, sama-samalah jaga SOP. Sebab kalau tidak nanti kita terpaksa mengambil tindakan penutupan dan you pun tak dapatlah nak beli lagi lah ayam pecik ke kan roti john ke contohnya yang kita minati itu. Itu dia. Semua yang paling penting kesabaran dan juga kecanaan serta keprihatinan. Terima kasih banyak kepada Cik Khairul Anwar Mahjuri, Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan di BKL yang berkongsi saranan secara penuh hemah, penuh baik. Kita tak marah-marah. Kita juga nak menggalakkan semua orang dapat rezeki. Yang paling tadi sebanyak kali ayam percik, saya pun teringin pula nanti petang ni. Boleh di Keramat pun ada ikan bakar. Menarik sekali insyaAllah. Tempat yang baru kita betulkan tu. Berkongsi rezeki di hari Jumaat. Okey, itu dia perkongsian. Yang penting kita nak menggalakkan ramai berniaga kembali mantapkan kewangan setelah terjejas dengan PKP dan juga yang paling penting kita bersama-sama walaupun kita dah dapat peluang yang terbaik ni sebab ada tempat yang tak boleh langsung berniaga tapi kita ada rezeki, ada peluang untuk berniaga, kita laksanakan sebaik mungkin.